Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Kalau sihat, nyerongin sikit. Itu kampung orang kampung saya cakap. Maksudnya smile always. Boy, bahasa orang putih pagi-pagi ni ya. Senyum selalu, insya-Allah. Mudah-mudahan persekitaran kita pun turut positif apabila kita positif. Baiklah, apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah. Hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan saya Da'i Hadari untuk hari Isnin, pagi Isnin yang sangat indah. Pagi tadi saya tengok memang indah betul lah, terutamanya di kawasan Lembah Kelang ni. Cumanya indah tu sebab tak banyak kereta. Sekarang wallahu a'lam lah. Cumanya para penonton sekalian, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, hari Isnin 28 Mac 2022 bersamaan dengan 25 Syaban 1443 Hijrah. Dan sedar atau tidak, kalau dikirakan, kalau ikutkan kiraan turun, dengan izin countdownnya, lebih kurang 6 hari sahaja lagi kita akan melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan persiapan untuk kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita nak sembang-sembang, kita nak dapatkan ilmu berkaitan dengan akhlak, yang mana hari ini kita nak bincangkan berkaitan dengan satu topik yang wajar kita ketengahkan para penonton sekalian, iaitu santuni golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Mungkin ada ibu-ibu, ayah-ayah yang di sini yang menonton ketika ini ada anak yang merupakan OKU, orang kurang upaya, ataupun mungkin ada kenalannya ada anak OKU. Pagi ni luangkan masa sekejap, sejenak untuk dapatkan ilmu berkaitan dengan bagaimana kita perlu menyantuni OKU. Dari sudut agama pula, bagaimana kedudukan OKU ini, dan bagaimana pula kalau kita mengabaikan OKU, orang kurang upaya ini, apakah dari sudut diri kita bagaimana, status diri kita, jiwa kita bagaimana, dan segalanya akan terjawab bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, panel kita yang berbahagia, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ada balik Perak? Belum lagi. Bulan 2 hari tu adalah balik. Adalah balik. Saya lepas tu tengok raya lah pula. Itu dia. Harap raya boleh balik ya. Itu yang paling penting. Ramai yang risau ni Ustaz. Risau ni berdebar. Raya ni boleh ke balik kan? Dia senang. Waktu sekarang usah keluar. Biar jangan kes naik. Lepas tu raya boleh balik. Raya boleh balik, insya-Allah. Selamat. Baik Ustaz, hari ni topik yang saya rasa ramai perlu tahu, iaitu santuni golongan OKU, dan saya yakin Ustaz di PPZ Mawib juga banyak juga aktiviti berkaitan dengan OKU ni. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan, nak diajukan, boleh saja, kami sangat alu-alukan. Bagaimana caranya Hadari? Boleh hubungi kami di talian 1-800-88-1677, ataupun boleh terus ke Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen, dan jangan lupa secara langsung di Facebook tersebut anda juga boleh kongsikan di laman sosial anda untuk manfaat orang lain, insya-Allah. Baiklah Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, pagi ni kita nak dapatkan ilmu berkaitan dengan santuni golongan OKU dalam topik besar kita, akhlak. Islam menitik beratkan hubungan sesama insan selain sentiasa memperkukuhkan hubungan dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana besarnya tuntutan buat baik sesama manusia ni Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal man sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnati ila yaumiddin, wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan dalam rancangan pada pagi ini, dan semoga perbincangan kita menatijahkan kebaikan, dan insya-Allah ada perkara-perkara yang penting untuk kita renungi dan juga kita teladani bersama. Berkenaan dengan tajuk yang saya kira sangat signifikan sebenarnya dalam kehidupan kita. Kerana golongan ini adalah
golongan yang menjadi juzuk kepada masyarakat. OKU ataupun orang kurang upaya adalah satu golongan yang walaupun namanya itu bersifat berkonotasi macam negatif lah, kurang upaya dan sebagainya, dan kita tahu apabila menyebut istilah itu tergambar di pemikiran kita macam-macam keadaan dari sudut fizikal, dari sudut mental, dari sudut keupayaan dan seumpamanya. Maka datang Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, mengajar kepada umat manusia bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak kepada insan, hak-hak keinsanan, dan begitu juga Allah mengangkat kemuliaan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita setiap benda yang berlaku di atas muka bumi ini kita kaitkan dengan keimanan yang jitu kita kepada Allah. Kita kata sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 51, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah bahawasanya tidak akan menimpa kita kecuali benda-benda yang Allah Ta'ala telah tentukan dan tetapkan ke atas kita. Maka ketentuan dan ketetapan Allah ini datang daripada pelbagai aspek, termasuklah urusan rezeki, urusan keadaan perjalanan hidup kita, baik ataupun buruk dan sebagainya, syaqiyun am sa'idun, bahagia ataupun sengsara. Maka semua keadaan itu telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk ujian-ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Ta'ala sebut pasti kami akan uji kamu dengan sesuatu yang bersifat ketakutan. Takut orang yang nak ada anak OKU ni takut. Betul. Ibu bapanya dan sebagainya. Nak bawa keluar pun susah dan sebagainya. Wal-ju' dan kelaparan, ya, dari sudut ekonomi mereka akan diuji. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, kurang duit pula, kurang jiwa pula. Jiwa tu macam-macam lah, kematian dan seumpamanya. Kemudian anak-anak OKU ni kalau yang biasanya diuji dengan kepelbagaian OKU, kepelbagaian ketidakupayaan itu biasanya kadang-kadang umurnya tak panjang dan sebagainya. Wastamarat, dan juga penghasilan kehidupan. Maka kadang-kadang ada ibu bapa yang terpaksa berhenti kerja, kena jaga anak dan sebagainya. Kes-kes yang macam ni, perkara-perkara macam ni yang diperlihatkan dalam kehidupan manusia sepatutnya mengajar kita bahawasanya kita hidup dalam keadaan yang mempunyai orang-orang yang tidak sama kedudukan mereka dengan kita. Mereka yang tidak sama dari sudut itu. Sebab itu dalam Islam, bila mana Nabi SAW berpesan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Kasih belas asihlah kepada golongan yang berada atas muka bumi, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Jadi maknanya asas-asas ini dalam agama kita sangat kukuh sebenarnya. Apabila kita diarahkan untuk menyantuni bukan sahaja sesama manusia, itu sesama manusia itu basic, dan diarahkan kita untuk menyantuni sesama haiwan sekalipun. Fi kulli kabidin ratbatin ajar, setiap jiwa, setiap kita panggil isi perut, kan? Senang ceritalah, bahasa mudah orang nak faham. Setiap isi perut tu ada pahala dekat situ. Isi perut kucing, isi perut, tak kisahlah. Apatah lagi kalau manusia yang diuji sebegini. Maka Islam mengangkat sebenarnya, dan insya-Allah kita akan bincangkan bagaimana Nabi SAW dan juga perkara ini dipandang serius oleh agama. Nah, kejap lagi saya nak tanyakan Ustaz berkaitan dengan satu situasi yang turut berlaku pada Nabi SAW dan juga para sahabat. InsyaAllah sekejap je lagi. Cumanya ada soalan ni dari sahabat kita ni Ustaz, Pak Suli Romli. Pak Suri, katanya, apakah hak-hak keistimewaan seorang warga OKU yang menjadi kewajipan kepada kita insan normal untuk dihormati dan didahulukan demi menyantuni kekurangan mereka, dan adakah Rasulullah SAW ada meninggalkan garis panduan yang boleh diikuti? Silakan Ustaz. Baik. Pertama sekali saya nak jawab yang ujung tu, sebab ditanya mengenai apakah panduan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Antaranya kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang begitu banyak, bagaimana
mana Nabi SAW menyebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum atau ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada keadaan fizikal kamu, keadaan luaran kamu, keadaan rupa bentuk kamu. Maknanya ia apa nama tu, Nabi SAW menyebut spesifik berkaitan dengan rupa bentuk, fizikal. Sebab dekat situ bila kita sebut fizikal, dia ada fizikal yang mempunyai kelebihan ada yang lebih ada yang kekurangan. Jadi bila kita sebut suar, fizikal jasad fizikal, suar ni rupa. Nampak tak? Kat sinilah orang selalu main apa nama tu, body shaming dan sebagainya. Betul. Jumpa orangnya yang dia nak cerita pasal tubuh badan, tak ada cerita benda lain. Nampak awak dah tak jumpa lama, awak janganlah cerita hal lain, tanyalah apa khabar sekarang, macam mana keluarga, semua sihat. Jangan lihat pada fizikal. Jangan lihat fizikal. Tuhan tak tanya fizikal kamu macam mana. Okey. Jadi itu nombor satu panduan daripada Nabi SAW. Kemudian ada panduan lain yang boleh kita kata bagaimana kita nak menyantuni kekurangan. Mal'unun, kata Nabi, celaka dan dilaknat man kamaha a'ma an tariq, siapa yang menyusahkan orang buta daripada jalan dia. Allahu akbar. Nampak? Diberitahu dah. Nampak? Apa nama tu? Lagi, fa innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Allah Taala mengharamkan kamu untuk mencalar menumpahkan darah kamu, harta kamu diambil, dirampas tanpa hak, wa a'radakum, dan maruah. Ini semua unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudara-saudara kamu yang zalim, yang zalim dan dizalimi ataupun terzalimi. Kemudian banyak lagi lah, man la yarham la yurham. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang asas-asas ini. Dan menjadi kewajipan kita, pertama sekali, kita normal, dia tak normal. Tapi nombor satu, kita dengan dia manusia. Itu nombor satu. Dan kalau ditanyakan pasal keistimewaan, tuan-tuan boleh pergi kepada laman Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini penting. Baik. Tengok senarai kemudahan dan keistimewaan bagi orang kurang upaya. Banyak. Dan mereka ini telah dinomatkan ataupun telah diwartakan Akta Orang Kurang Upaya pada tahun 2008 yang yang diasaskan kepada right base, hak, asas hak. Mereka ni ada peruntukan, pendaftaran, perlindungan, rehabilitasi. Mereka juga mempunyai kepentingan dan keboleh aksesan kepada dari sudut fizikal, dari sudut sosial, ekonomi, budaya, termasuk kemudahan dan sebagainya. Banyak kemudahan. Contohlah saya kena baca ni pasal benda ni, apa nama tu, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni bukan benda kita ngapai hari-hari. Betul. Okey, allowance pekerja cacat ada. Allowance geran pelancaran ada. Bantuan alat tiruan dan alat sokongan, bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik terlantar, BPT, bantuan OKU tidak bekerja. Lagi apa nak? Perkhidmatan pendaftaran orang kurang upaya, permohonan pendaftaran, dari sudut akses kepada nak daftar benda-benda lah. Apa benda yang dia nak buat, pemulihan dalam komuniti, perkhidmatan institusi, ada Taman Sinar Harapan, bengkel terlindung, pusat latihan, sebagainya. Jadi ini adalah benda-benda yang harus kita cakna. Sebab kadang-kadang bila kita tak cakna, contoh ada orang buta datang dekat kedai ataupun restoran kita, mereka sepatutnya didahulukan dari sudut servis. Betul. Nampak tak? Betul. Benda ni nampak macam simple, nampak macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ia terkait dengan hak kita sesama manusia, dan bagaimana hak golongan ini adalah sesuatu yang dikhususkan dan juga diberi perhatian yang istimewa. Nanti kita akan tengok apa Nabi buat dengan mereka ini. Itulah sebab apa, kalau diikutkan berlaku Ustaz, ada golongan yang memandang sebelah mata sahaja. Golongan OKU ini. Tambah-tambah bila ada datang sahaja ke kedai, sebagai contoh Ustaz berikan contoh kedai tadi itu, ada yang macam tidak senang melihat kehadiran mereka. Allahu Akbar. Cuma ya Ustaz, sirah Nabi SAW, surah Abasa diturunkan ketika Nabi SAW ditegur Allah kerana kurang melayani Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang mana Abdullah ibnu Ummi Maktum cacat penglihatan. Yang mahukan baginda sampaikan ajaran Islam padanya. Sedangkan pada ketika itu Rasulullah bersama pembesar-pembesar Quraisy untuk berdakwah. Apakah Islam ini sangat-sangat mengutamakan golongan OKU sehingga Allah turut menegur Nabi SAW? Da'i hadari dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, para penonton yang kasih sekalian, ini adalah satu kita panggil teguran samawi daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
apabila datang satu benda yang tinggi, syair Imam Syafi'i kata idza nazala al-qada udaqa al-fada, bila turun ketentuan itu yang luas itu terasa sempitnya. Maknanya yang luas-luas dunia ni kan sempit rasa bila turun ketentuan daripada Allah. Apa saja yang datang daripada Allah itu adalah satu benda yang sangat istimewa, penting dan perlu diberi perhatian. Teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW sehingga Nabi mengangkat Abdullah ibn Maktum radhiyallahu taala anhu, sampai saja Abdullah ibn Maktum dia kata, sudah datang insan yang Allah tegur aku kerananya. Apa Allah yang aku boleh bantu wahai Ummi Maktum, wahai ibnu Ummi Maktum? Nabi SAW menerima teguran Allah itu dengan lapang dada. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa antu talaha. Ayat ni daripada 1 sampai 4 itu cerita basic, cerita yang berkaitan dengan Nabi dengan Abdullah bin Maktum. 1 sampai 10 pula the rest of the ayah cerita pasal sebenarnya itu Allah Ta'ala nak bagi hint kepada macam mana kita nak kena santuni mereka. Fa'anta anhu talaha, untuk kita. Fa'anta anhu talaha, engkau ni lalai daripada tengok dia. Nampak? Maksudnya kita banyak kelalaian kita daripada tengok hak-hak yang berkaitan dengan OKU. Bila mana Allah kata kepada Nabi SAW, abasa wa tawalla, engkau berpaling muka, masam wa tawalla, dan jauh daripada dia. Yang ni bila datang Abdullah bin Maktum, Nabi berdakwah kepada golongan Quraisy, tengah sibuk ni, tengah duk ceramah ni, tiba-tiba main pula seorang, ni nak tanya soalan sikit. Alamak, macam kita kacau lah. Kadang-kadang kita rasa tengah sibuk ni, datang masa ni buat apa kan. Tapi tidak. Dalam ayat ini Allah tegur kerana Nabi tidak memberi keutamaan kepada orang tersebut. Dan orang tersebut happens to be Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, tetapi setelah peristiwa itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma yudrika, engkau tak tahu, la'allahu yazakka, mungkin dia ni memang nak menyucikan diri dia. Dengan dengar daripada Nabi, memang dia suci dah hati dia. Yang Quraisy tu belum tentu, yang dia ni dah confirm. Maksudnya begitu. Kerana itu diangkat menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi dai, menjadi dai. Sebab antara rombongan pertama yang dihantar ke Madinah Munawwarah untuk mengajar orang-orang penduduk Madinah membaca Al-Quran adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhum. Maknanya ini contoh. Dia bukan sahaja muazzin, tetapi ditentukan pula dia ni ke azan subuh. Fakulu washrabu hatta tasma'u adana ibnu Ummi Maktum. Kamu makan, kamu minum sampai kamu dengar azan ibnu Ummi Maktum. Maknanya dia azan untuk sahur, untuk berhenti nak start puasa. Masya Allah. Kita dah dekat puasa kan. Maksudnya keutamaan Abdullah ibnu Ummi Maktum sehingga tahap macam tu. Sehingga tahap macam tu. Bukan sahaja macam tu, dia juga menjadi qadi ataupun pengganti kepada urusan Nabi SAW ketika mana Nabi keluar untuk berperang dan seumpamanya. Jadi ini benda sangat besar. Bila kita tengok ayat ini, kita tahu bahawasanya teguran Allah itu bukan teguran yang main-main, tetapi sesuatu yang perlu dipandang amat serius oleh kita semua. InsyaAllah kejap je lagi kita akan kaji lebih mendalam siapakah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dan bagaimana dipandang mulia oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah kejap lagi. Cumanya para penonton sekalian, terus ajukan soalan. Kita akan rehat seketika dan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Tidak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih daripada kami ucapkan kerana terus menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Difahamkan ada sahabat-sahabat dari Singapura turut menonton. Yelah, menang 2-1 baru ni kan, tak apalah. Sebenarnya kami merendah diri. Minta anda semua kongsikan. Kalau ada di Singapura, bagi tahu di ruangan komen tu, bagi tahu kami dari Singapura. Dari Brunei, sahabat-sahabat dari Brunei, terima kasih turut menonton. Bagi tahu juga kami dari Brunei. Sahabat-sahabat dari Indonesia pun tak ada masalah. Boleh beritahu kami dari Indonesia supaya kita nak nampakkan walaupun berbeza negara tetapi kita bersatu pagi ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Baiklah, hari ini kita bicarakan tentang santuni golongan OKU, orang kurang upaya, dalam topik besar kita akhlak, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Baiklah Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita ni. Selain daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum, siapa lagi Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang merupakan golongan OKU ni Ustaz? Okey, baik. Da'i hadari dan sahabat-sahabat dimuliakan Allah. Pertama sekali, selalu kita dengar yang famous sebenarnya, di kalangan sahabat ni yang masyhur. Masyhurnya ialah betul lah Abdullah bin Ummi Maktum. Selain daripada itu, terdapat beberapa lagi nama-nama sahabat yang mungkin kita terlepas pandang bahawasanya mereka ini berada pada di sekitar kehidupan Nabi SAW, dan mereka ini mendapat perhatian Nabi SAW. Antaranya Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. Dia jumpa Nabi SAW dan dia tanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal amshi birijli hadhihi sahihatan fil jannah." Dia cakap apa? "Ya Rasulullah, apa pandanganmu kalau aku turut berjihad dan aku terkorban dalam jihad itu? Apakah aku akan berjalan dengan kedua kakiku ini dalam keadaan yang elok, tidak tempang?" Sebab dia tempang. Okey. Di dalam syurga. Dia tanya. Lalu jawab Nabi SAW, "Na'am." Ya. Ya. Kan? Ya. Ya tu maksudnya Nabi betul-betul lah. Memang betul lah. Betul. Okey. Betul lah soalan dia tu. Dan Nabi ringkas je. Tak ada panjang-panjang. Ya. Faqutila yauma Uhud. Dia terbunuh dan terkorban syahid pada peperangan Uhud. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda, dia kata, masa cari semua yang terkorban yang syahid tu, Nabi nampak dia, Nabi kata, "Ka'anni ya ya Amr, ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah." Seolah-olah aku sedang melihat engkau berjalan dengan dua kaki yang sempurna di dalam syurga Allah SWT. Amr bin Jamuh. Yang kedua, Utbah bin Malik radhiyallahu taala anhum. Begitu juga Utbah bin Malik ini, sebab dia buta. Ini adalah seorang lagi buta. Tadi Abdullah bin Ummi Maktum. Dia suka, dia pernah cakap kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku suka kalau engkau datang ke rumah aku dan engkau solat di mana-mana tempat, dan aku nak jadikan tempat solat aku di situ." Masya Allah, mempelawa Rasulullah solat dekat rumah dia. Jadi Nabi SAW kalau nak ikutnya, kata, "Apa aku minta pergi masjid?" Tidak. Nabi kata apa? Nabi dengan, bila naik matahari sikit, Nabi dengan Abu Bakar datang. Nabi bawa Abu Bakar sekali. Privilege lah. Maknanya pertama sekali dari sudut emosi. Tengok dalam hadis ni, bila kita baca hadis sababul wurud dia, kita tengok sababul wurud tu sebenarnya ada indikator-indikator yang sangat menarik. Betul. Okey, tengok. Nabi datang bukan dia seorang, dia datang dengan Abu Bakar. So what happen bila orang putih. What happens bila Nabi SAW jumpa dia, lepas tu dia cakap pula, "Ni Abu Bakar dia sekali." Nampak tak? Double excitement. Betul. Biar Nabi tu memang kira memang habis dah, A+ dah, 5 star dah. Betul. Habis dah. Double excitement dengan ada Abu Bakar. Dibawa juga Abu Bakar. Baik. Datang. Nabi tanya simple soalan. "Aina tuhib an usalliya min baitik?" Kau nak aku semayang di mana? Soalan Nabi SAW, dia tanya siapa tu? Orang buta. Betul. Tapi dia tanya orang buta, "Mana kamu nak aku semayang?" Kalau kita tengok zahir soalan tu macam, mayang lah mana-mana, dia bukan nampak pun kan? Ya, betul. Tapi Nabi meraihkan. Nabi kata dia ni walau buta, tengok dalam hadis sikit je, tapi
actually kalau kita perhati fiqhul hadis, macam-macam boleh tengok. Nabi tengok sikit je, tapi Nabi kata, mana kamu nak aku semayang? Seolah-olah Nabi ra'i, ni rumah kamu, kamu lebih tahu. Walaupun aku celik, walaupun kamu buta, tapi kamu mendiami rumah ini, dan kamulah orang yang lebih berhak mengetahui kedudukan rumah ni daripada aku. Tengok, Nabi rendah diri. Meraihkan tuan rumah tu. Tuan rumah tu tanya pula kat mana. Ya. Lepas tu dia pula fa asyartu, dia kata. Dan hadis ni dia riwayat. Fa asyartu lahu ila nahiyatin fil baiti fa salla. Fa sallaina rak'ataini wa qadaina as-salah wa sallamna. So dia kata kami duduk aku tunjuk ada satu tempat di kawasan rumah aku tu dekat satu sudut. Aku tunjuk di situ, Nabi mengimamkan, kami semayang belakang Nabi, kami semayang juga 2 rakaat belakang Nabi, dan kami rukuk sujud bersama Nabi, dan kami bagi salam bersama Nabi. Dia pun nak cerita, masya-Allah, nak ngabar kan, kata seronoknya tu. Soalan yang tadi tu, soalan Nabi tu sebenarnya mahal dan sangat mendalam. Betul. Kan? Betul. Sebab apa? Sebab dia santuni orang tu bukan sahaja dari sudut emosi, tapi dia santuni juga orang tu dari sudut minda dia, akal dia. Dia santuni juga orang AKU tu dari sudut apa? Dari sudut dia panggil memberikan penghargaan kepada dia. Kan? Yeah. Bukan menghinakan dia. Memberikan penghargaan, maksudnya walaupun kau tahu kau buta, tapi engkau adalah tuan rumah. Engkau lebih tahu tentang keadaan rumahmu daripada aku. Kalau betul aku nak semayang, aku suka aku lah, aku dah engkau jemput kan. Betul. Tapi tak, Nabi kita nak buat kat mana? Nampak? Jadi inilah benda yang sangat hebat. Satu lagi peristiwa, Nabi SAW berjumpa dengan seorang perempuan yang sakit mental. Tapi perempuan ni cantik, dia cantik juga kaedah dia. Dia pergi minta dengan Anas bin Malik, sebab Anas bin Malik kan runner Nabi SAW. Ya, betul. Dia pergi minta dengan Anas bin Malik, Anas bin Malik bagi tahu. Kata ada, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ni, tapi perempuan ni Zawil Aha, dia ni ada sakit mental lah. Jadi Nabi kata, perempuan ni dibawa datang. Lalu perempuan ni kata, innali ya Rasulullah, innali ilaika hajah, aku ada hajat sikit dengan engkau ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Tengok lagi sekali. Faqala ya umma fulan unzuri aysikaki allati syi'ti hatta aqdiya laki hajatuki hadhihi. Atau kama qala sallallahu alaihi riwayat Muslim. Ya umma fulan, wahai ibu si fulan, unzuri ayyasikaki syi'ti, engkau pilihlah mana-mana lorong yang kau suka. Sebab aku tahu engkau takkan cakap benda ni depan orang lain. Itu dalaman. Masya-Allah. Nampak? Aku tahu benda ni engkau nak tanya ni very private. Jadi kau pilih mana tempat kau rasa selesa. Nanti kita tengok pilih tempat mana yang kamu rasa selesa, hatta aqdiya laki, sehingga aku berupaya untuk kita panggil menyelesaikan hajatmu, okey, menyantuni hajatmu yang engkau kehendaki. Maknanya pertama menjaga sekali privasi. Satu, jaga privasi. Sebab nanti kalau orang tengok dia dengan perempuan ni, tengok secara umum mungkin orang akan tomah, apa Nabi buat ni, Nabi nak tak ambil kesempatan ke? Ya. Mungkin. Betul. Kata-kata orang. Kata-kata orang. Jadi dia pilih satu tempat yang agak tersembunyi. Maka dalam hadis tu disebutkan Nabi berdua dengan dia, berdua saja pergi ke satu tempat, dan Nabi selesaikan urusan dia sampai habis. Apa hajat dia nak? Tak tahulah hajat tu apa, tidak dijelaskan. Tapi itulah peranan Rasulullah SAW dalam melihat keadaan. So kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni macam mana? Nombor satu, janganlah ni pula kita dah tolong semua, kita pergi heboh pula kat orang, bubuh dalam Facebook dan sebagainya. Maksudnya menceritakan pula apa masalah dia. Allah. Jangan ya. Lainlah kita ni memang orang yang bertanggungjawab jabatan kerja dengan masyarakat ke, tak apalah. Kalau kita orang biasa-biasa, lainlah kalau ni. Pertama sekali, jangan diperkenalkan dia tu siapa. Kalau nak diperkenalkan pun, minta izin dia. Tapi to me, bagi saya, ikut cara Nabi SAW. Kan? Nabi sendiri kenal dia tak perlu orang lain tahu. Betul. Okay? Tetapi apa yang mungkin kita boleh bagi tahu kepada orang adalah bagaimana kita membantu.
penyelesaiannya. Saya pernah berurusan dengan orang KU mempunyai ini. Tak payah buat gambar dia apa semua, tangkap selfie. Tak payah. Itu semua gila konten dia panggil. Tapi yang ni yang kita nak adalah macam mana? Cara kita nak santuni orang KU. Contoh orang duk buat apa short kan. Short reels whatsoever kan. Kata cara nak menyantuni golongan OKU. Nombor 1, raikan emosi mereka. Nombor 2, kalau mereka perlukan ini, maka buatlah begini. Contoh. Itu tak apa. Tapi tengok bagaimana kita belajar banyak daripada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Saya kira apa yang Ustaz jelaskan ini sebenarnya terkandunglah daripada pertanyaan kedua tadi Pak Suli Romli tu berkaitan bagaimana perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni OKU. Baiklah Ustaz, sekejap je lagi ada pandangan yang menyatakan ialah golongan ini seolah-olah kurang ataupun memandang mereka dengan pandangan kelas kedua. Cumanya soalannya kejap je lagi Ustaz ya. InsyaAllah jawapannya sebentar saja lagi para penonton sekalian. Rehat seketika. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah para penonton sekalian, setiap hari kami tampilkan pelbagai topik yang menarik dan Alhamdulillah juga kami bawakan ahli panel yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi ilmu dan juga memberikan kefahaman kepada kita semua. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah topik besar kita iaitu akhlak. Kita dapatkan manfaat berkaitan dengan topik yang wajar kita ketengahkan selalu tuan-tuan dan puan, iaitu santuni golongan orang kurang upaya ataupun OKU bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Ini orang kuat PPZ Mawib kita. Cumanya hari ini Ustaz, bila kita sembang tentang orang kurang upaya ni Ustaz, saya terdetik untuk tanyakan soalan ini. Ada golongan, masih wujud golongan yang memandang orang kurang upaya sebagai kelas bawahan ataupun kelas kedua. Adakah ini menunjukkan bahawasanya kalau ada pandangan sedemikian, imannya ada masalah? Silakan Ustaz. Baik. Memandang golongan OKU sebagai golongan kelas kedua adalah salah satu daripada perkara yang mencalar akhlak seorang Muslim sebenarnya. Dari sudut iman ialah apabila kita dia tidak ada kaitan secara langsung direct, tetapi indirectly kalau Nabi SAW buat begitu dan kita melakukan perkara yang khilaf Nabi SAW, maka menyalahi apa yang Rasulullah menyalahi sunnah, maka ataupun menyalahi sunnah maknanya dia ada beberapa level juga. Menyalahi sunnah tu disebabkan oleh ketidakmampuan ke ataupun ni. Tetapi dari sudut kalau biasa-biasa kita menyalahi sunnah, maknanya kita tidak mengikut panduan Rasulullah SAW. Okey, jadi itu akan mencalarlah dari sudut keimanan kita kepada Nabi SAW. Tetapi tidak mengeluarkan seseorang itu ataupun tidak dia mengurangkan, tetapi mengurangkan kedudukannya dalam agama, tapi tidak mengeluarkan dia dari agama. Itu tidaklah. Tapi bila kita menyebut tentang bagaimana layanan, sebab tak semua orang tahu macam mana nak layan. Kadang-kadang layan silap, kadang dia kan macam mana nak bercakap dengan seorang yang autism misalnya, kan, orang yang mempunyai masalah kepelbagaian autisma ataupun dia panggil terlupa pula istilahnya, dia panggil spektrum. Spektrum autism tu dia ada spektrum. Dia ada fully functional, dia ada semi functional, dia ada macam-macam lah dari sudut autism tu. Orang yang ada ADHD contohnya, orang yang ada dari sudut disleksia. Jadi kalau tak reti, mungkin kita akan menyakiti dan kita juga akan disakiti sebenarnya. Kita tak faham dia ni nak apa, kau nak apa. Kita tak tahu. Sebab tu ada syarikat-syarikat, contohnya syarikat-syarikat pengusaha makanan, saya tak nak sebutlah sekarang jadi promo pula kan. Dia mengambil pekerja-pekerja OKU.
Mereka menyantuni ya, golongan OKU. Mereka memberi ruang kepada golongan OKU. Ada kan kalau kita datang dekat kaunter nak beli barang makan tu kan, apa tu dia tulis kat situ, dia kata dia bagi bahasa isyarat. Rupanya tak boleh. Tak boleh bercakap. Dia pekak. Dia bisu kan. Dia ni. Tapi kita kadang-kadang kita tak tahu bahasa lain, kita kata itu je yang kita tahu pun. Paling kuat lah. Kan? Tengoknya lawa. Tengok. Lepas tu isunya mereka ni memberi ruang. Okey, sebab mereka tahu bagaimana. Dan kita pula macam mana kita nak berinteraksi, udah ada teknologi, tunjuklah gambar. Nak apa burger. Gitu. Tunjuklah gambar kan. Nasib baik pakai mask, kalau tidak nampak ekspresi muka tu kan. Maknanya kita tunjuklah. So kita sendiri sepatutnya sebagai rakyat yang prihatin, sebagai orang Islam yang kita sebut apa nama tu, man la yarham la yurham, kata Nabi SAW. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Kan, siapa yang tak tunjuk kasih sayang, dia tak akan dikasihi. Maksudnya kita cubalah memahami, belajarlah sikit kan. Dulu saya pernah pergi Dai Hadari, satu apa nama tu saya dapat undangan. Beza tahu undangan dengan jemputan. Bahasa Melayu kita kena betul. Kalau kita sebut jemputan, maknanya kalau saya jemput Hadari, jemput datang ke rumah, maksudnya Hadari tunggu sampailah saya datang ambil bawa rumah, itu jemputan. Tapi kalau saya undang, kau datang sendirilah bro. Itu. Jadi saya pernah menerima undangan berceramah di bangunan LPPKN. Saya ingat lagi, vivid lagi ingatan saya. Maksudnya ketika itu saya bertuah kerana digandingkan ataupun dapat sesi itu bersama-sama dengan Dr. Haji Fazilah Khamsah. Okey. Bila Datuk ceramah, kita dengarlah, hebatlah. Masalahnya saya ceramah lepas Datuk. Tu yang jam tu. Tapi tak apalah, kita ceramah. Lepas tu saya tanya, macam mana demo ni nak dengar? Demo ni pekak, bisu. Hadirin datang. Yang hadirin tu. Lepas tu dia kata kita akan buat isyarat Ustaz. Isyarat. Bahasa isyarat. Lepas tu saya kata saya bercakap, isyarat keluar. Yalah Ustaz, macam dalam berita tu. Ya. Aku pula lurus benar hari tu. Tapi saya kata nak apa? Nak laju ke nak pelan? Dia kata tak apa Ustaz, okey je. Diorang ni okey je. Translator tu okey je. Tu saya try lah. Saya try, bila saya laju sikit, saya tengok yang buat gaya tu dah nak terlentang dah. Lajulah kan. Tapi lepas tu saya try satu benda. Saya try buat lawak. Saya nak tengok macam mana dia orang berinteraksi dengan lawak. Rupa-rupanya bila saya buat lawak, bila telah diterjemahkan lawak tu, semua tu angkat tangan begini. Ini gelak. Nampak? Nampak tak faham tadi. Saya pun tak faham apa benda tu maksudnya. Dia kan tak faham. Bukan tak faham. Gelak. Saya pun gelak macam tu ya. Lepas tu buat lagi banyak lawak. Banyak lah orang begitu. Okey, tak apa. Soalan yang paling menusuk jiwa saya adalah satu soalan datang, Ustaz, saya nak tanya, dia bagi tahulah. Jangan tanya kan. Saya nak tanya, anak saya kan, dia kata sempurna, boleh melihat, boleh mendengar, dia cakap kan. Tapi saya tak boleh. Anak saya dengan ni boleh baca Quran. Saya nak baca Quran macam mana Ustaz? Saya terpukul terus dengan soalan tersebut. Saya terduduk, diam saya lama. Saya diam. Lalu saya kata, saya teringat tadi, waktu mula-mula buka dengan bacaan doa dan suratul Fatihah. Waktu tu saya perasan, ada juga orang yang ni, bila sebut bismillah, dia akan buat macam ni. Kan? Macam eja bismillah tu. Lepas tu saya kata, lepas tu bila alhamdulillah tu, sebut tu. Wassalatu wassalam, selawat, semua ada. Saya kata, kalau doa boleh diterjemahkan dalam bahasa isyarat, apa salahnya Al-Quran? Betul. Bacalah dalam bahasa isyarat itu. Saya kata. Itulah solusi saya. Yang setakat yang saya ada. Dan selepas itu saya berazam untuk belajar bahasa isyarat. Sampai sekarang tak faham lagi. tapi tak apa. Ada niat tu. Ada ustaz-ustaz kita, Masya Allah, Tabarakallah, mereka
Betul. belajar berdakwah dalam bahasa isyarat. Ini tanggungjawab kita dah ni. Betul. Ya. Sahabat-sahabat kita yang ada, dan bukan saja tanggungjawab mereka, kena bantulah. Yang apa nama tu, mana-mana kena bantulah. Bagilah apa nama tu peruntukan dan sebagainya. Janganlah mikir diri sendiri je. Jadi contohnya kan. Janganlah kita ni bagi peruntukan. Dari sudut kerajaan, dari sudut apa NGO, individu sendiri. Dan bila kerajaan pula bila individu bagi bantuan macam ni, bagilah layanan boleh dapat rebate cukai. Betul. Barulah benda ni dapat saling membantu. Ya, kita ada yang mana ada. Tetapi apabila kita nak meningkatkan sesuatu, haruslah ada give and take dia. Sebab ada orang nak tolong, ada orang dah nak tolong dah ni, maka kenalah tolong dari aspek yang lain pula. Terutama dari pihak yang membuat polisi dan sebagainya. Betul tu, para penonton sekalian, saya nak menggalakkan para penonton ketika ini yang mungkin berkemampuan boleh rujuk kepada mana-mana pusat OKU, terutamanya yang saya dapat info, Al-Quran Braille sangat diperlukan untuk mereka yang buta untuk membaca Al-Quran menggunakan deria sentuhan. Jadi boleh rujuk kepada pusat-pusat yang berwajib lah. Dan ditulis oleh orang buta. Subhanallah. Ditaip oleh orang buta juga. Betul. Bolehlah menyumbang untuk lebih banyak Al-Quran Braille dapat dihasilkan, insya-Allah. Baiklah Ustaz, soalan daripada sahabat kita Siti Nurbayah. Siti Nurbayah di Facebook ni katanya, apakah yang harus kita perbetulkan jika ada sesetengah fikiran dan sikap masyarakat yang tidak mahu mendekati golongan OKU ini kerana berasa takut serta risau? Dia rasa risau pula tengok tu kan, mengamuk-ngamuk lah macam-macam kan. Dengan keadaan fizikal mereka sehingga tidak dapat mahu membantu jika diminta pertolongan di tempat awam kerana tidak mahu mendapat susah. Bagaimana Ustaz? Yang pertama sekali, ini juga sikap yang baik, bukan sikap yang negatif ya. Sikap yang baik. Kenapa? Nak bantu. Dia nak bantu tapi dia tak tahu. Ataupun dia takut salah. Betul juga. Betul. Sebab kadang-kadang yang OKU kita tak tahu yang macam mana. Kadang yang cerebral palsy, macam mana nak ngangkatnya, macam mana nak ngurus dia. Kadang ngangkat-angkat pula terpatah pula dia punya ni kan. Betul. Kita memanglah kuat angkat besi. Angkat orang, angkat besi lain. Jadi bila kita nak angkat orang yang OKU ni, ada cara dia, ada teknik dia. Teknik tak tahu, silap, sekarang terpeleot kawan. Tak boleh. Dah masuk penjara. Dah masuk penjara pula. Kita nak menolong, asyik nak menolong, terpeleot kawan. Okey, satu. Yang kedua, kita takut. Contoh dia tengah mengamuk. Kan? Tantrum lah. Tengah-tengah orang mengamuk. Macam mana kita nak pergi? Kita mau pergi Bismillahirrahmanirrahim kan. Bentar-bentar tengok cerita menafik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bukan ceritanya itu. Ada cara dia, ada teknik dia. Kita tak tahu, awak jangan pandai-pandai. Okay, kalau takut kerana tak tahu, tak apa yang tu. Itu bukanlah maknanya kita mengabaikan. Tetapi kalau nak membantu, pastikan anda mempunyai latar belakang yang tahulah sedikit kaedah dan seumpamanya. Kemudian tahu dari sudut, terutama yang OKU dari sudut ketidakupayaan mental dan juga kita panggil mental lah terutamanya. Sebab cara nak menyantuninya agak delicate, dia agak halus dan perlu kepada perhatian yang khusus lah. Saya nak sentuh juga Ustaz berkaitan dengan institusi masjid dan juga surau. Bagaimana peranan institusi masjid dan juga surau untuk membantu golongan OKU? Betul. Cuma soalan dan jawapannya sekejap je lagi Ustaz. Baik. InsyaAllah. Kepada anda semua, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Pagi yang indah, kita sama-sama sembang, dapatkan ilmu berkaitan dengan topik besar kita, akhlak santuni golongan OKU. Terima kasih para penonton sekalian, dan Alhamdulillah, sedar atau tidak, kami sendiri para da'i dah bersama lebih kurang 5 tahun menjadi moderator untuk program yang hebat ini, dan ini semua adalah Alhamdulillah atas sokongan dan juga dorongan serta tontonan anda semua
para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Baik Ustaz, saya nak sentuh juga berkaitan dengan institusi masjid dan juga surau. Betul. Yang ada dua perkara yang saya nak sentuh. Yang pertama tentang kemudahan fasiliti. Dan yang kedua penglibatan dalam pengurusan masjid ataupun surau itu sendiri. Yang pertama, fasiliti. Ada tempat yang alhamdulillah menyediakan kemudahan untuk OKU, tapi macam kurang mesra Ustaz. Sebab saya sendiri pernah nampak, saya pernah tanya kepada AJK, ini laluan apa katanya untuk kereta OKU. Tapi dia punya jalan tu macam nak naik genting Highland Ustaz. Tinggi benar. Dia punya elevation tu. Curam sangat Ustaz. Bahasa orang basikal. Elevationnya. Elevationnya. Kalau orang KU tu daftar elevation tinggi tu. jadi kurang sesuai Ustaz. Kemudian penglibatan dalam pengurusan, sedangkan mereka berpotensi Ustaz. Silakan. Okey. Sebab tu saya teringatlah pernah terbaca dalam satu kajian Ahkamul Masajid, kalau tak salah saya lah. Perkara-perkara hukum hakam berkaitan dengan masjid. Ditulis dalam karya itu bahawasanya masjid ini seharusnya bersifat datar. Dia tak boleh tinggi-tinggi benar. Sebab dia akan menyusahkan terutama golongan-golongan yang macam ni nak datang untuk solat. Masjid itu sepatutnya datar. Kalau tengok Masjidil Haram, bukan setakat datar, daripada atas ke bawah. Ke bawah kan? Nampak? Betul. Kalau tengok Masjidun Nabi juga begitu, mendatar. Kalau kita lihat masjid-masjid yang berada di mana-mana negara yang nampak macam ni, memang masjidnya itu biasanya ground level. Dia takkan naik. Ground level, yes. Jadi kita, tu nombor satu. Nombor dua, tadi Da'i sebut ada kemudahan tapi tidak menepati ataupun kurang mesra lah. Kurang mesra. Saya setuju. Sebab kadang-kadang apabila masjid kita nak buat dan sebagainya, kemudian kita nak buat, biasanya orang asal buat, asal ada. Ada. Ada parking kayu, kayu. Tapi cara gaya nak masuk parkingnya, orang yang kira pakar pun pening kepala nak masuk parking OKU ada. Tapi sebelahnya tu ada dengan pokok bunga, dengan apa semua. Dia nak masuk pun susah, dia nak keluar pun susah. Kadang-kadang parking OKU ada, ruangnya tu Masya Allah, ruang parking OKU ni kena besar. Betul. Sebab dia bukan ruang nak buka kereta sahaja, dia ruang untuk dia turun, letakkan kursi roda dan sebagainya. Banyak benda. Satu lagi, kalau buat masjid, awak pandai buat masjid, awak pandai buat, tapi design masjid, kalau nak design untuk OKU, kena panggil orang yang specifically boleh design untuk OKU. Untuk reka bentuk yang sesuai. Reka bentuk sesuai, panggil Jabatan Kebajikan Masyarakat, panggil. Sebab apa? Sebab kita nak bagi servis yang terbaik. Masalahnya bila kita buat sembrono sambil lewa. Asal ada macam tadi, asal ada. Tandas OKU. Betul. Masjid, ada masjid yang saya tengok menyediakan kemudahan untuk OKU ambil wuduk. Tapi saya cuba membayangkan diri saya OKU masa tu. Saya cuba nak tak terbayang saya. Saya rasa jatuh terjerombab kat situ. Itu bahasa orang Perak senang. Maknanya boleh jatuh terpeleot dekat situ. Boleh tak tahulah. Dengan lantai yang digunakan, material licin bila air turun. Jadi saya fikir-fikir, dia dah bagus dah, ada, but not good enough. Maknanya masih banyak penambahbaikan yang boleh buat. Lagi satu, dia punya tempat tu pula memanglah betul dekat dengan tempat semayang, alhamdulillah lah. Tapi daripada luar nak sampai ke situ tu jauh. Jadi apa salahnya kita buat betul-betul di hadapan kawasan masjid. Betul. Kemudian bagi ruang untuk mereka ada tempat untuk mereka membersihkan diri, khusus, tertutup sebagainya, dan accessible. Betul. Itu yang paling penting, accessible. Kemudahan awak, tak kira masjid je, jangan orang kata alah bantai masjid je. Tidak. Masjid, tandas, kemudahan awak, hospital, semua sekali. Kalau saya ingat ada beberapa bas yang di Kuala Lumpur ni ada certain bas yang mempunyai teknologi tu. Saya pernah ke Perth dulu. Teknologi dia bukan sekadar ada teknologi, ada emosi. Sebab dia akan tunggu OKU tu sampai. Kalau OKU tu nak naik bas, katakanlah bas tu jadualnya pukul jam 7.50 nanti, ada beberapa minit lagi. Jam 7.50. Bas tu akan sampai exactly at 7.50, dan bila dia bukan sahaja bas tu nanti dia akan sengit, dia ada hidrolik, dia akan sengit
Lepas tu dia turun rem. Dia turun rem. Untuk OKU tu naik. Yes, pertama. Tu nombor satu. Kalau pintu ada 2 ataupun pintu ada 3, pintu depan, tengah, belakang, 3 pintu dibuka, 3 pintu turun rem. Sebab apa? Sebab tak tahu mana satu dia pintu nak masuk. Nombor 2. Nombor 3, dia punya konduktor dia akan turun pergi ambil. Kalau dia tak boleh keluar dari rumah, konduktor akan pergi sampai rumah ambil. Masya Allah. Lepas tu tolak naik atas. Yang paling dekat sekali tempat mereka tu, duduk letak. Cok. Senang aja. Itu negara Australia tu. Itu negara payah nak bercakap lah. Negara orang Islam cuba tengok. Macam mana ikut OKU? OKU berebut juga dengan orang biasa. Kan? Macam mana keadaan kita? Yeah. Sangat jauh kita sebenarnya daripada ajaran agama yang sebenar. Maka wajar dan wajib kita bertaubat untuk kita dapat sesuatu yang lebih baik daripada ini. Itu fasiliti dari sudut pengurusan pula macam mana Ustaz? Sebab mereka yang OKU ini, mereka OKU ialah yang fizikal. Kecerdasan fizikal. Tapi mereka ada yang berpotensi Ustaz dalam bab pengurusan, bahkan mungkin lebih bagus pengurusan mereka daripada kita. Betul. Adakah mereka wajar juga diberi peluang untuk menguruskan, ada dalam bidang pengurusan masjid dan juga surau? Sangat. Sebab mereka lah yang lebih memahami golongan yang seumpama dengan mereka. Kalau mereka mempunyai keupayaan dari sudut minda, maknanya dia OKU mungkin fizikal, tapi otak padu. Kan? Mungkin OKU dia tak nampak, dia buta, dia pekak, tapi otak masya-Allah. Kan? Tapi inilah yang kita seharusnya kita raikan. Maknanya kita berikan mereka ruang untuk berkhidmat. Dalam masa yang sama, mereka adalah golongan yang lebih memahami keadaan orang yang serupa dengan mereka. Maka sepatutnya kita bagi banyak ruang. Banyaklah kita tengok, antaranya bekas pengacara TV pun kan, yang kita tengok berada di arena ataupun di persada, bersuara tentang OKU dan sebagainya di persada dunia, persada antarabangsa, menjadi aktivis dan sebagainya. Maka ini adalah satu benda yang sangat pentinglah untuk kita sama-sama cakna dan kita sama-sama juga buka ruang. Sebab dunia ini bukan untuk kita diami seorang kita sahaja, tetapi kita untuk bagaimana kita nak berasimilasi dengan masyarakat dan dalam kepelbagaian yang ada. InsyaAllah. Maksudnya kita menyantuni mereka Ustaz, turut mereka terlibat, ada ruang untuk terlibat dalam pengurusan masjid dan juga surau. Sikit Ustaz, sebelum kita nak rehat seketika ni, bagaimana kita pula dalam kita mendepani pelbagai masalah, termasuklah masalah mungkin melibatkan ekonomi dan lain-lain, bagaimana kita tidak boleh jadikan itu sebagai alasan untuk kita memandang sebelah mata golongan ini? Bagaimana Ustaz? Dari sudut untuk penyediaan fasiliti, mungkin penyediaan fasiliti, kemudahan dan sebagainya. Sebab itulah peranan yang besar, paling besarnya kena dimainkan oleh pihak kerajaan. Sebab pihak kerajaan ni salah satu benda yang dia kena jaga adalah ialah kerana itu kita ada Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita, kita ada Pembangunan Keluarga, kita ada Kebajikan, LPPKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekarang ni kita ada yang, kalau yang bekerja pula ada Perkeso, ada macam-macam lah, KWSP, macam-macam. Maknanya semua ini harus kita melihat bagaimana nak membantu mereka dari sudut terutamanya mereka yang tidak mempunyai pendapatan. Memang betul dah tadi dah kita sebut elon macam-macam ada. Tapi elon tu barangkali kadang-kadang tak cukup pun. Ada yang mungkin elon dapat 200, 300 sebulan. Jadi mereka ni sebenarnya perlukan banyak lagi perhatian dari sudut peralatan seumpamanya. Contohnya lah, tak salah nak meniaga peralatan perubatan, tapi kalau boleh biarlah yang basic tu ada. Kita tengok kan kalau dekat Masjid Nabi kan, Masjid Nabi, di Masjidil Haram dan seumpamanya kan ada banyak kursi roda, ingat tak? Kan ingat kursi roda banyak sangat kursi roda. Siap kita boleh ambil, pinjam, guna sepanjang umrah, lepas tu hantar balik. Tak ada masalah. Kenapa kita tak mencontohi perkara yang sedemikian? Mungkin masjid-masjid kalau ada dana lebih boleh beli, letak kat masjid, yang mana keluarga nak pakai, ambil datang, kalau dah sudah pakai hantar balik. Mungkin boleh begitu. Ada tempat-tempat awam yang dikhususkan ataupun disediakan perkara tersebut. Tapi masalahnya integriti rakyat Malaysia pula lah. Kan, letak bersika pun hilang, tercabut tayar, jumpa dalam longkang dan sebagainya. Jadi ini masalah. Perkara-perkara macam ni perlu kita selesaikan bersama. Ada satu soalan berkaitan dengan ibu bapa ni Ustaz, iaitu Ruby Abu Bakar
yang bertanya berkaitan dengan bagaimana ibu bapa yang dianugerahkan anak OKU ni. Ya. Cumanya soalan dan jawapannya sekejap saja lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Jadi kepada anda nak tahu apakah jawapan dan soalannya, nantikan selepas ini. Kita akan tutup dulu di TV3, sambungannya di TV9 selepas ini. Banyak lagi perbincangan yang kita akan bincangkan berkaitan dengan santuni golongan OKU. Sebentar saja lagi, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, Alhamdulillah kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya fikir ketika ini jam 8 pagi, ada yang dah bersedia untuk ke tempat kerja, mungkin ada yang baru selesai hantar anak ke sekolah, yang mungkin bekerja dari rumah pun ada. Tak ada masalah. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana jadikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan hari ini Alhamdulillah kita bicarakan topik besar kita, akhlak, yang mana kita fokuskan berkaitan dengan orang kurang upaya, iaitu tajuk kita santuni golongan OKU. Dan Alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya nak mengajak anda semua untuk tinggalkan soalan. Boleh tanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Caranya boleh hubungi kami di talian 1-800-881677, ataupun boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, perbincangan kita nak teruskan Ustaz. Ada soalan daripada Ruby di Facebook kita ni, katanya bagi ibu bapa yang dianugerahkan anak-anak orang kurang upaya, memang akan rasa bersyukur Ustaz kerana memiliki anak-anak ni. Berdosakah sekiranya ibu bapa berdoa, kalaulah Allah hendak mengambil nyawaku, kau ambillah nyawaku dengan anakku sekali. Kerana itu bermain di fikiran dan aku tak nak susahkan sesiapa. Maksudnya sebelum ni dia jaga anak dia. Kalau dia mati sekali dengan anak lah. Tak tahu siapa yang nak jaga kan. Betul. Dalam hal ni saya cubalah. Walaupun kita tak ada. Saya ada keluarga-keluarga terdekat yang mempunyai anak OKU dan sebagainya. Dan sehingga hari ini pun ada keluarga terdekat saya, sepupu kepada isteri saya sendiri, dia ni dah memang dah lah OKU dari sudut mental. Kemudian selepas daripada ibu dia meninggal dunia, selalu dia jaga mak dia waktu hidup. Dia tu jaga mak dia. Allah. Kan? Kemudian mak dia meninggal, dia dah makin deteriorate, makin teruk dan sebagainya. Sampai ke hari ni kalau kita tengok keadaan tu, kadang-kadang kita kata terdetiklah hati. Kalau cepat Allah ambil nyawa dia lagi baguslah. Tapi bukan urusan kita sebenarnya, nombor satu. Betul. Allah lebih mengetahui kan. Cuma panduan bagi orang yang atau mungkin mendepani keadaan macam ni, dari sudut ni, stresnya dia saja yang tahu sebenarnya. Boleh tak dia nak minta doa mati cepat? Minta doa mati cepat ni secara umumnya mudah untuk saya kata. Sabda Nabi SAW, la tamannaina ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Kamu sebenarnya tak boleh mencita-citakan mati kerana satu mudarat yang ada pada diri kita, ataupun turun kemudaratan tu dalam kehidupan kita. Dan kesimpulannya, dia hukum umumnya, hukum makronya itu adalah makro. Tapi kalau dah teruk benar, dia boleh jadi haram lah. Kerana kalau sampai kepada peringkat mencemuh sebagainya, tu dah tak betul lah tu. Pernah ada sahabat-sahabat ni berdoa, Aisyah pernah minta sebagainya, nanti Nabi akan bagi solusi dia. Cuma kita tengok ada tak sahabat minta mati, ataupun contoh-contoh daripada siapa? Ada, antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia doa apa? Allahumma kaburat sinni wa da'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati. Ya Allah, aku dah tua. Aku ni juga dah lemah upaya. Dan rakyat jelata semakin banyak ada kat bawah aku. Nampak Faqbidni ilaik. Justru matikanlah aku. Tapi doa Sayyidina Umar ni bukan dia rasa hopeless. Tak, dia takut
Kalau dia tak boleh dah nak teruskan lagi bukan khidmat putus dia. asa lah. Bukan putus asa, bukan hopeless, bukan selfish tak. Tapi saya menarik. Pertama sekali dia mengaku dia tua. Nombor 2, ramai orang tak mengaku tua. Nombor 2, mengaku lemah. Nombor 3, wantashara ra'iyati. Rakyat dah banyak. Hari ni orang rakyat makin banyak, makin gila pangkat dia nak. Makin gila kuasa dia nak. Makin berebut dia, makin bertanding dia. Kan? Orang ni juga bertanding. Bagilah orang lain, kan? Tengok macam mana Sayyidina Umar. Kan? Orang pemimpin terhebat yang dikagumi lawan dan kawan, dia tahu masa untuk berhenti. Kena sedar sikit. Yang mana-mana yang gila kuasa tu. Kemudian doa Maryam waktu nak bersalin tu kan, Isa. Dia kata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Alangkah lebih baik kalau aku mati sebelum ni, aku dilupakan sahaja. Sebab dia dah tahu dah. Yang keluar ni sekejap lagi memang emotionally physically semua ni akan dikecam oleh golongan-golongan yang melihat itu sebagai satu, bukan sebagai satu keajaiban yang difahami dengan iman, tetapi mereka melihat itu satu kemungkaran dan sebagainya. Nak ialah cerita Maryam. Okey, tapi Nabi bagi solusi dia adalah Nabi suruh kita berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni in kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup tu baik untuk aku. Matikanlah aku kalau mati itu lebih baik. Maka kita serahkan kepada yang Maha mengetahui. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Serahkan kepada yang Maha mengetahui. Itu panduan Nabi SAW. Jangan mudah-mudahlah. Walaupun saya tahu dari sudut ni memang banyak ujian. Kalau dah tak larat dah, itulah solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Maksudnya kerisauan kita macam mana pun Ustaz, kita tidak bolehlah mendoakan kematian itu dipercepatkan. Tak bolehlah. Baiklah Ustaz, saya nak sebutkan ini para penonton sekalian, nama-nama mereka yang sangat besar sumbangan mereka, walaupun mereka ini dalam kategori orang kurang upaya. Ustaz, golongan OKU ni sebenarnya sangat berkebolehan dan boleh menyumbang kepada agama, masyarakat dan negara. Contohnya, kita ada Yang Berhormat Senator Ras Adi Barazi yang merupakan OKU Fizikal, yang mewakili OKU di Dewan Negara. Selain daripada itu, kita ada Profesor Dr. Ismail Saleh, OKU Penglihatan, yang merupakan pakar ekonomi. Bahkan kita ada Encik Tuah Atan yang merupakan OKU Fizikal, merupakan seorang peguam. Dan ada firma guaman sendiri. Subhanallah. Dan ramai lagi OKU yang kini menjadi usahawan-usahawan yang membuka peluang kerjaya kepada orang normal macam kita. Jadi, ini membuktikan bahawasanya mereka tak ada pun kekurangan Ustaz. Dalam kekurangannya ada kelebihan. Bahkan lebih daripada kita. Bagaimana Ustaz, persepsi kita mulai hari ini selepas menonton Tanyalah Ustaz ni, kita perlu perbetulkan pandangan kita bahawasanya kita semua adalah sama, bahkan mereka lebih hebat. Perbaiki persepsi, perelokkan peribadi. Itu sahaja. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah golongan-golongan muhaddisin, ahli-ahli hadis, ahli-ahli tilawah, ahli-ahli Al-Quran, qurra dan sebagainya, ramai je yang OKU. Antaranya Aban Ibn Uthman bin Affan, OKU pendengar, kurang upaya pendengaran. Kemudian Muhammad bin Sirin, seorang ulama yang tersohor dalam bidang Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin kan kitab Tafsir Ahlam sebagainya. Qalun, seorang imam dalam qiraat, bermasalah pendengaran. Isa bin Mina Al-Madani. Kemudian Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bermasalah penglihatan pada ujung akhir hayatnya. Abdullah bin Abbas juga sama. Abdullah bin Mas'ud sendiri, dari sudut fizikalnya dia rendah, kecil, betih dia, keting dia tu kering. Sampai satu hari Nabi SAW suruh dia naik ambilkan kayu siwak untuk Nabi kan, sebab dia ringan. Dia naiklah panjat nak ambil yang muda tu. Waktu tu pokok tu digoyangkan oleh angin. Lalu sahabat-sahabat tertawa. Lalu Nabi kata, bima tadhakun. Nabi tanya, kenapa kamu ketawa? Alama tadhakun. Kenapa kamu ketawa? Kamu ketawa kerana betih dia tu ke? Kan? Nabi tahulah. Mereka tertawa kerana itulah. Nabi kata, kalau ditimbang betisnya itu, lebih berat daripada Bukit Uhud. Allahu Akbar. Itu nampak dia view kita sebenarnya
Kalau kita kata nak memberikan penghargaan, tengok view Nabi SAW. Macam mana Nabi view? Nabi view kepada kualiti dia, bukan inequality dia. Maknanya Nabi tengok kualiti, bukan benda yang dia tak ada kualiti. Maksud, minta maaf Ustaz, mencelah. Maksudnya selepas ni, katakanlah kalau kita berada di kenderaan awam sebagai contoh, dalam LRT, kita nampak golongan OKU, maksudnya pandangan kita, dia ni lebih daripada aku ni. Wajib. Dia lebih sebab dia lebih perlu diutamakan dari aku. Betul. Dan kita kena pandang dia. Masya Allah, orang macam ni pun naik kenderaan awam macam aku, pergi kerja, berusaha dalam hidup. Nampak? Kita kena pandang dari sudut itu. Ada kawan-kawan saya yang kadang-kadang saya kenal kawan-kawan kita malam-malam tu kan. Kata, weh, geram. Weh, ni perempuan ni naik wheelchair bawa Grab. Grab tu wheelchair dia tu jadi Grab. Pergi hantar makanan. Menghantar makanan. Saya rasa kalau orang yang tak tahulah, orang yang sado pun tak nak kerja, bagi penampar je senang. Geram. Kita bagi. Tak betul ni dai. Mereka ni seumpama apa nama tu biawak hidup yang biawak hidup istilah orang Melayu kan. Yang memang dah lah ini menghabiskan beras tapi tak boleh memberi manfaat. Jadi fikirlah sendiri, insaf. Kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, mufti Madinah, buta. Abdullah bin Mas'ud tadi kita sebut. Amr bin Al-Akhtab bin Ziyad, Abu Zaid Al-Ansari, tempang. Amr bin Al-Akhtab, kemudian Al-A'raj Abdul Rahman bin Hurmuz Al-Badani, perawi qiraat, perawi utama dalam hadis, antara perawi utama Abu Hurairah. Maknanya hebat-hebat. Semua orang adalah hebat. Mereka dalam kekurangan, mereka ada kelebihan. Kita berikan kelebihan itu biar mereka excel dalam kehidupan mereka. Paralimpik. Kadang-kadang kita pun tak mampu nak buat macam artis yang dapat pingat emas, Ustaz. Dapat pingat emas. Awak memanah pakai tangan pun tersasar, ini lagi kan pula pakai kaki. Kan? Jadi macam mana tu? Jadi dalam kekurangan mereka ada kelebihan. Dalam kelebihan kita banyak kekurangan. Allahu Akbar. Lagi dan lagi kita akan sembang-sembangkan Ustaz untuk topik kita hari ini, iaitu santuni golongan OKU. InsyaAllah. Cumanya kita akan kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap persoalan ataupun setiap soalan ada jawapannya dan setiap masalah ada penyelesaiannya, dan salah satu cara nak cari penyelesaian dan juga jawapan tu ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah para penonton sekalian, 28 Mac hari Isnin, kita dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan santuni golongan orang kurang upaya dalam topik besar kita, iaitu akhlak. Dan kekanda saya sebelah ni orang Perak, samalah dengan teman Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Baik Ustaz, ada satu soalan yang sangat cantik daripada Intan Zurina ni. Intan tanya ni Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk para majikan supaya mereka mengubah mentaliti mereka, membuka ruang dan peluang pekerjaan kepada golongan istimewa ini? Dan adakah, ini saya tambahlah, sebagai katalah YB Hadari, adakah perlu diletakkan selepas ini mungkin cadangan swasta ada 5% ataupun 5% ataupun 3% ruang pekerjaan kepada golongan OKU? Baik, menarik soalan ini, dan perkara ini juga sepatutnya diberikan perhatian terutama oleh majikan-majikan orang Islam, majikan beragama Islam. Ini yang terutama. Bukan kata kemestian, tetapi kadang-kadang boleh jadi dalam pejabat tiba-tiba ada staf yang OKU secara, mungkin dia accident OKU. Jadi kebanyakan majikan akan ambil jalan mudah. Kita offer you VSS lah. Allah. Nampak? Berhentikan dan sebagainya. Itu semua ada dalam, ialah benda yang boleh dilakukan, tidak menyalahi, tak apa. Tapi kenapa tidak kita cuba? Okey, boleh buat apa lagi ni? Macam mana? Kerja alternatif yang lain. Okey, kami mungkinlah kami tak boleh, oleh kerana kerja dulu buat lain, kerja yang baru buat mungkin lain. Setuju tak kalau kita mungkin kita sebab health benefit you tinggi, okey, kita tukar sikit, gaji you dapat rendah, bukan lebih rendah daripada biasa, tapi kita naikkan health benefit contohnya, sebab you macam ni. Boleh tak kita nego? Maknanya ada ruang, perlu buka ruang lah.
Tapi taklah kita kata benda tu wajib dilakukan. Cuma out of humanity, out of respect, kita dah kadang-kadang tolak unsur kemanusiaan lah. Tolak unsur kemanusiaan. Kadang-kadang ada orang yang bersikap dingin betul. Dia kata when you perform, you can perform. You out ni apa dah you tak boleh perform. You have no use to me. Nampak? Ada yang macam tu. Okey, betul. Dari sudut tu betul. Kekejaman dunia ataupun kekejaman orang-orang yang berfikiran sedemikian, janganlah kita turuti. Nabi suruh bantu orang yang zalim. Orang yang zalim pun kena bantu. Yang dizalimi apatah lagi. So dia tu dalam keadaan yang mungkin bukanlah dalam keadaan terbaik dia. Kenapa pula kita nak mencalakan lagi emosi dia dan sebagainya? Dahlah dia yang terima ujian tu. Mana tahu kita kena satu hari nanti. Jadi dalam perkara ni, ustaz susahlah majikan. Tak, ini adalah terpulang kepada polisi. Tadi Da'i sebut, ada tak kemungkinan kita khususkan 5% daripada kalangan kaki tangan diambil daripada golongan-golongan macam ni? Yang ni kena diperjuangkan lah dalam parlimen dan sebagainya. Maknanya masyarakat lah ni, pemimpin lah, angkat isu ini, diperdanakan, masuk dalam parlimen. Ada ruang kepada mereka untuk akses pekerjaan. Supaya maksudnya dekat mana-mana peringkat pekerjaan, swasta baik, kerajaan baik, yang bagusnya kerajaan start dulu. Betul. Kan? Maknanya kerajaan baik, swasta baik, semua yang boleh menawarkan dan perlu menawarkan. Maksudnya kalau ni tak cukup lagi 5%, you boleh tawarkan lagi. Contohnya kan ada pemantauan dan sebagainya. Supaya kita dapat hidup bersama dan juga kebaikan yang kita dapat perolehi daripada itu, jangan pandang dari sudut duniawi semata-mata, tetapi pandanglah dari sudut bagaimana tadi kita awal-awal tadi sudah diletakkan oleh Nabi SAW. Kamu mengasihi, merahmati, menyantuni orang yang di bumi, kamu akan disantuni oleh Tuhan yang di langit. Saya nak sentuh ni juga Ustaz, golongan muda. Ada satu soalan yang saya dapat dan soalan ini saya rasa ini sangat bagus untuk kita ketengahkan. Apakah golongan muda kini kurang didikan sivik serta moral yang menyebabkan mereka tidak menyantuni golongan OKU? Kita macam pagi ni alhamdulillah lah tuan-tuan puan-puan yang menonton ni. Golongan muda macam mana? Apakah tindakan kita sebagai ibu bapa dan masyarakat selepas ini Ustaz untuk mendidik golongan muda ni? Pertamanya memang cabaran sangat besar lah untuk kita, terutama dalam era milenium ini, untuk kita mendidik, terutama bukan sahaja anak muda, mendidik diri kita sendiri pun dah pening kepala dah. Macam mana lagi kita nak mendidik bagaimana kita mahu mengajar anaknya berjalan lurus kan? Tetapi dalam masa yang sama, ialah kesedaran itu perlu dipupuk dan dibina. Bila ada kesedaran, pasti akan ada ni. Contohnya, mungkin pihak sekolah, ibu bapa sendiri. Ada masa-masa kita bawa anak kita tu pergi ziarah. Ziarah maknanya kita pergi tengok. Kalau sekarang ni hospital dah susah nak pergi hospital kan. Mungkin kita boleh ziarah tempat-tempat yang yalah, kalau dulu saya ingat masa sekolah rendah kami dibawa pergi tengok macam mana orang buta kait kait bakul rotan di Perak tu. Itu dulu produk antara produk yang dikeluarkan antara yang terbesar juga dari sudut hasil-hasil kraft tangan di Perak di Ipoh ada Da'i. Kami pergi lawatan sambil belajar sekolah dulu, sekolah rendah. Seronok kan main rupanya pergi melawat orang buta kan. Tengok dia nganyam tikar. Saya kata aku yang celik ni pun kalau nganyam tikar tak jadi rupa itu. Jadi benda lain. Kan? Jadi ketupat. Tak tahulah dia jadi apa. Nak nganyam bakul mungkin dia jadi kasut kan. Jadi tak tahu. Jadi masya-Allah dengan melihat kadang-kadang perkara ni datang dengan apabila kita melihat Allah Taala bagi kita al-basar, pandangan mata. Sebab tu Allah persoal kalau kamu tidak melihat dengan mata kamu. Maknanya kita melihat dengan mata itu, benarlah kata-kata pujangga, dari mata akan turun ke hati. Di situ akan datangnya kesedaran. Tapi kena melihatlah. Jangan pula anak muda sekarang udahlah pergi lawatan, dalam lawatan tu main game pula. Janganlah kan. Maknanya pergi melihat sendiri, mengalami sendiri, dengan itu akan datang unsur untuk kita memahami. Seek to understand, then to be understood.
Itu sangat penting Ustaz. Sebab anak-anak kita bakal mencorakkan masa depan kita. Betul. Cumanya Ustaz, ada satu lagi soalan yang saya fikir ini mewakili para penonton di luar sana Ustaz. Bukan kami tak nak bantu Ustaz. Nak bantu, tapi ada segelintir OKU, warga ataupun mereka yang orang kurang upaya ni, mereka yang tolak, mereka tak nak dibantu Ustaz. Tama-tama bila nak bantu dia kata tak payah kami boleh buat sendiri. Jadi macam mana kita nak berdepan dengan situasi ini Ustaz? Kita dan juga ni dalam kehidupan kita ada perlu ada tolak ansur. Kita tidak selamanya boleh mampu melakukan semua benda bersendirian. Kita juga perlukan bantuan orang lain. Kadang-kadang kita tak nak, ada orang boleh gunting rambut sendiri tapi susahlah. Ada doktor yang pakar tapi dia tak boleh, waktu pembedahan dia nak belah perut dia, terbelah jantung dia tak boleh buka sendiri. Kerana dia kena bantuan orang lain. Orang yang hebat mana pun, sehebat mana pun manusia, dia perlu dibantu. Maka di sini saya juga ambil kesempatan kepada OKU, janganlah yalah saya faham dari sudut tu dia tak nak bersifat kita panggil, dia tak nak bersifat kasihan kepada diri dia sendiri. Dia tak nak macam tu. Dia tak nak rasa macam lemah, dia tak nak rasa down. Tu tak apa. Tetapi bila orang nak bantu ni bantuan dari sudut yang kita panggil natural, yang semula jadi, yang kita kata terbuka. Terimalah bantuan tersebut. Dan yang nak memberi bantuan pun tengok jugalah. Janganlah beri bantuan sampai okey ke sekejap-sekejap, okey ke sekejap-sekejap, okey ke tak ada dia pun. Satu lagi janganlah asyik rakam. Jangan yang masalah orang kita ni suka rakam. Okey kamera pergi nampak nak tolak ni. Dia tu pula. Yang ni yang kita sebutkan sebagai setengah-setengah istilahnya menyebutkan sebagai kalau istilah ni tak sedap tapi digunakan sebagai satu ni, dia panggil poverty porn. Maknanya ditunjukkan kemiskinan itu lalu dijadikan benda tu sebagai selling point. Ni pun samalah, tunjuk ni jadikan benda tu selling point. Tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Benda tu jangan kita tolong kerana itu. Macam tadi gila konten kan. Macam tadi nak konten punya pasal sanggup. Sanggup nak konten punya pasal, cakap macam-macam, buat semata-mata kerana nak konten, create konten dan sebagainya. Saya tak faham lah. Janganlah buat sesuatu yang melanggar etika dan sebagainya semata-mata kerana nak. Tak, kita tolong berpada-pada. Yang menerima pertolongan pun janganlah menolak menolak pun berpada-pada lah. Sama-sama. Baik Ustaz, mungkin secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menjaga hubungan sesama manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar berkata-kata, bahkan Rasulullah tunjukkan contoh, sebaik-baik contoh, iaitu menyantuni golongan yang kurang upaya ini. Secara ringkasnya, pelan tindakan kita selepas ini terhadap golongan OKU. Pelan tindakan kita, saya suka untuk mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala kulli muslim kulla yaumin sadaqah. Bagi setiap orang Islam itu wajar baginya, wajib baginya, kalau sebut ala dalam bahasa Arab ni biasanya dia akan tunjukkan kepada kewajipan bagi seorang Muslim, setiap hari dia kena bersedekah. Orang sanggup bersedekah setiap hari. Kadang-kadang kita tak sanggup. Kalau kita bayang sedekah tu duit saja. Tapi Nabi memberikan jalan-jalan sedekahnya. Antaranya, taslimuka inna taslimaka ala rajuli sedekah. Engkau bagi salam atas saudara kamu pun sedekah. Ibtisamuka li akhika sedekah. Tabassumika li akhika sedekah. Engkau senyum pun sedekah. Imatatukal adha anit tariq sedekah. Engkau mengangkat, mengalih kesusahan di jalan sedekah. Iyadatukal marid sedekah. Engkau melawat orang sakit sedekah. Ighasatukal malhuf sedekah. Kat sini ni engkau menolong golongan yang memerlukan, zawil hajat, al-i'aqah dan sebagainya. Zawil i'aqah, orang yang susah, orang yang perlukan bantuan, orang yang kena zalim, termasuklah orang yang lemah, orang yang kurang upaya, merupakan sedekah. Hidayatukat tariq, engkau tunjuk jalan. Ada orang buta, kau berhenti kan, nampak macam dia ni nak lintas jalan ni, nak lintas jalan, kita berhentikan kereta kita berhentikan kereta orang lain, kita bawa dia pergi sedekah. Wa kullu ma'rufin, Nabi conclude, setiap yang baik confirm sedekah. Subhanallah. Jadi gitulah
Kita umat Nabi yang mulia, muliakan diri kita dengan mengikuti Nabi yang mulia, insya-Allah. Dan muliakan juga OKU. Muliakan oleh kita, insya-Allah. Baiklah, bagi memurnikan program kita pagi ini, doa daripada Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdul syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah dalam usaha kami untuk menyantuni kemanusiaan. Ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam usaha kami untuk menambah ketaatan. Ya Allah, Engkau lorongkanlah kami jalan-jalan yang membawa kepada hidayah-Mu ya Allah, yang membawa kepada kenikmatan-Mu ya Allah, yang membawa kepada keridaan-Mu, dan jauhkanlah kami daripada jalan-jalan yang membawa kepada kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Kelemahan dan ketidakupayaan kami hanya sahaja bersandarkan kepada apa yang telah Engkau perdayakan kepada kami. Ya Allah, justru perdayakanlah kami dalam ketaatan. Ya Allah, kekalkanlah kami dalam ketaatan. Ya Allah, kekalkanlah kami dalam keadaan mentaati-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman kerana sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi masa depannya. InsyaAllah Ustaz. Baiklah, para penonton sekalian, esok kita akan bersama dengan Da'i Azrin dan juga yang berbahagia Datuk Muhammad Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, dan kita akan bicarakan tentang hadis 40 hadis Imam An-Nawawi baik dan halal. InsyaAllah sama-sama dapatkan manfaat esok. Para penonton sekalian, dalam kekurangan mereka depan mata, kelebihan mereka seluas pandang. Bahkan dalam kepayahan mereka, Allah lebih membantu, dan mungkin juga doa mereka lebih dimakbulkan. Santuni golongan OKU. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.